Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Okay, pertama sekali saya akan kenalkan nama saya. Nama saya Nur Azizul bin Muhammad Nur. Okay, lelaki ya. Saya dari Jabatan Matematik, Sains dan Komputer. Dipertanggungjawabkan untuk mengajar kelas DPM 1B, section yang kedua lah. Yang first dalam senarai pertama yang di atas tu, section pertama. Section kedua ni untuk subjek DBC 20012, aplikasi komputer. Okay. Saya dimaklumkan yang bahawa awak semua ni berada di hostel sekarang dalam proses isolasi. Saya berharap sangat awak dapat masuk ke lab pada minggu depan lah. Saya rasa tak semua ada kot apa ni PC, betul tak? Siapa yang ada, siapa yang tak ada laptop, tak ada PC, angkat tangan. Kita nak tengok sini senarai berapa ramai. Siapa yang tak ada PC, tak ada laptop, angkat tangan. Kita tengok apa bilangan yang tak ada. Ramai tak? Seorang je pun tak ada. Kalau seorang ni tak ada masalah kalau saya nak buat latihan. Seorang ke yang tak ada PC atau laptop yang ada kat sekarang ni? Semua ada. Semua ada. Dengan seorang tak ada. Boleh buat ni kerja. Seorang nanti boleh tumpang kawan-kawan. Okey, tengok apa kita tengok nanti. Okey. Subjek pun nama perisian aplikasi komputer. So kita akan kita akan belajar tentang komputer, tentang aplikasi komputer, especially tentang Office. Okay. Sebelum saya pergi jauh lagi, kita akan semak jadual dulu. Okay, pastikan jadual awak dengan saya sama. Kita ada perjumpaan hari ini, hari Khamis, setiap Khamis seminggu sekali sahaja pada pukul 9 sehingga 12 tengah hari. Okay, 9 pagi hingga 12 tengah hari di Lab G2. Lab G2 ni terletak di Jabatan Matematik Sains dan Komputer tingkat 1 atas. Okay, nanti pada minggu depan, saya rasa pukul 8 awak tak ada kelas. Okay, saya rasa lah masa kalau sebab tak pukul 8 tak ada kelas, awak datang awal dekat chemistry, cari Lab G2 ataupun Makmal Am Komputer nombor 2. Okay. So awak datang lab kat situ, awak boleh tengok, cari kat mana, tunggu situ sampai saya datang. Awak dah kenal muka saya, awak saya ada kat situ. Jadi saya pun tak boleh nak cam sangat awak ni, ramai-ramai kan. InsyaAllah lah kalau awak bertunggu, tumpul di lab G2, insyaAllah kita akan masuk kelas ni. Sebab apa? Sebab ada perisian yang tak ada kat PC awak, saya rasa lah. Okay. Contoh kalau macam Microsoft Office tu, insyaAllah macam Word, Excel, PowerPoint ada dalam PC awak. Tapi kalau Microsoft Project tu, saya tak pasti ada ke tidak. Microsoft Project. Okay. Okay, seterusnya saya nak tunjukkan tentang course outline. Okay, course outline ni biasalah kita akan tunjukkan dahulu. Okay, masing-masing boleh nampak kot dekat skrin Okay, kot ini adalah course outline untuk subjek DBC. DBC 20012, Diploma in Business Study, awak diploma pengajaran. Okay, tak payah kita. Okay, synopsis dia, expose student to different package of application software such as Microsoft Word, Processor, Spreadsheet, Presentation, Project Management, Internet Security and Digital Ethics. So, subjek ni, secara generally dia mendedahkan pada pelajar tentang aplikasi, perisian aplikasi seperti Word Processor, perisian perkataan, Spreadsheet, okay, to Excel lah, Presentation. Tapi kita ambil, dia banyak Word Processor ni, bukan setakat Office Microsoft Word je, dia ada banyak-banyak lain. Tapi kita fokus ada yang general use dekat dalam dunia ni lah. Dalam dunia, dalam Malaysia ni pakai ni, kebanyakan guna Microsoft Office. Okay, macam note, kalau semua tu boleh guna.
buat ni, buat table lain kan. Spreadsheet ni banyak, ada yang jenis lain juga. Kalau yang dalam apa pakai Apple punya tu ada juga. Dia pakai sendiri dia punya ni. Okay. Apple pun ada spreadsheet sendiri, ada word process sendiri, ada presentation sendiri. Tapi kita fokus pada yang paling banyak digunakan di dunia dan di Malaysia lah. Okay, sebab awak pun nak kerja nanti pun nanti dia tanya boleh tak handle Microsoft Office. So Office tu adalah package yang mengandungi Word, Excel dan PowerPoint. Okay. Kemudian kita akan belajar lagi internet security, keselamatan internet. Okay, cara-cara awak nak dia bagilah macam satu panduan bagaimana kita nak mengendalikan sumber-sumber daripada internet. Dan jaga digital etik adalah etika digital yang perlu difahami, diketahui oleh orang lain. Dia macam satu kod apa ni, panel code apa macam satu panduan. Okey. Macam kita bukannya boleh guna suka hati je nak guna internet, nak guna komputer ni macam suka hati. So dia ada etika dia. Ini digital etika. Okay, this course mainly emphasize on the practical aspect of using application software and awareness of digital world. Okay, maknanya cara nak guna, cara nak, kita akan jawab yang basic lah. Okay, bukannya terlalu detail sangat. Just a surface je, yang lebihnya awak akan explore sendiri. Sama ada buat projek nanti nak guna yang hebat-hebat, kita cari sikit-sikit. Tapi yang saya akan terangkan ni adalah just a surface macam atas sajalah. Okay. Itu pun tengoklah kalau boleh buat atau tidak. Student will develop teamwork and leadership skill to present idea and organize a project. Student will able to use their information and technology skill attain in future. Okay. Pejabat saya ada dekat hadapan. Dia mesti bagian hadapan. Kalau awak tengok dekat padang bagian astaka tu, itu pejabat saya kata tingkat bawah. Tingkat bawah, pejabat saya berhadapan dengan Jabatan Pengajian Am. Pengajian Am ni yang mengajar awak saja English dan sebagainya. Okey, total kontak awak 42 jam. Okay, kita ada 14 minggu, 14 kali dengan 3 jam lah. 3 jam pertemuan kita. So dapatlah 42 jam termasuk hari ini. Prerequisite ni maknanya tidak perlu pasal ada SEM1, dia tak ada persyarat lah. Katakan nak kena lulus paper lain kan. Tapi awak SEM1, awak dah ambil paper SEM2. Untuk subjek ni, DBC 20012 ni, okay, kalau yang 2 kat sini bermaksud dia ada semester 2. Sebab apa? Paper ini juga diambil oleh kelas DLS. Okay, DLS Diploma Logistik, SEM2 baru ambil. Tapi awak DPM1 dah ambil pada SEM1. Okay. Maknanya untuk DLS, SEM2 baru ambil dan awak SEM1 tak ambil. Kalau DIB tak ambil paper ni. Paper ni hanya diambil oleh 2 kursus saja iaitu DPM dan juga DLS. DPM untuk semester 1, DPM untuk semester DLS untuk semester 2. Okey. Dan okay, tak apa, saya terangkan tunjangan lagi. Okey, kita Okay, course content. Course content dia ada 6 chapter. 6 chapter. Chapter 1 more fokus pada word processor. Yang ni kita akan gunakan Microsoft Word lah sebagai software dia yang kita akan gunakan. Okay, untuk spreadsheet barang kerja ni kita gunakan Microsoft Excel. Saya semua dah tahu benda ni. Okay. Word ni especially semua dah cepat lah guna ni. Sekolah dulu buat assignment pun pakai Microsoft Word kan. Buat punya kerja khusus sebagai tu. Presentation kita gunakan PowerPoint. Okay. PowerPoint. Project management kita akan gunakan Microsoft Project. Okay. Microsoft Project. Digital etik, yang ni just teori lah. Yang ni teori. Okay, yang ni pun teori. Dan okay, ni teori. Teori maknanya saya terangkan pakai slide tentang digital etik. Kemudian ada basic internet search, internet and email. Email pun saya rasa tak payah cerita kot. Okay, sebab apa tau? Email ni
Siapa yang ada Facebook confirm ada email lah kan. Sekurang-kurangnya ada yang daftar Facebook pakai nombor phone, tapi sekurang-kurangnya email awak dah ada dah. Cara nak compose email, cara nak hantar email, apa maksud apa, to ada CC, ada BCC, dan tu semua ada dalam email. Saya kira macam yang ni boleh dah skip sikit lah. Okay, kalau soalan keluar pun boleh jawab kan. Lepas tu nak buat attachment kan. Okay. Sekiranya laptop awak sebenarnya tidak ada benda-benda ni, Word, Excel, PowerPoint, tak ada, mesti semua ada kan. Kalau tak ada satu pilihan lagi, awak ada account team kan. Okay. Yang kita guna sekarang ni, kita ada team kan, ada Microsoft Team ni, kita pakai ni, macam automatik awak ada username dan juga password. Dan ini akan beri awak akses kepada Office. Saya tak share lagi. Saya tukar dulu. Okay. Bila awak ada account Excel, account team, awak ada username password dan awak boleh akses kepada Office 365. Automatik semua student dapat account ni. So dalam ni awak diberi Word, Excel, PowerPoint, project semua. Projek ni belum lagi Projek ni belum lagi. Saya cuba usaha dengan SCP untuk awak boleh akses. So kalau awak ada akaun yang sekarang team ni, awak ada username password, awak boleh buka benda ni. Contohnya Word. Word tu biasa. Sama seperti mana Word tu. Tapi cuma mungkin features dia kurang sikit lah. Tapi saya rasa untuk kerja-kerja basic tak ada masalah. Okay, contoh macam ni. Okay, boleh buat kerja dah sekarang ni. Okay, type apa ke, nak tulis apa ke. Okay, Word. Okay, matikan. Kemudian boleh pergi kepada Excel. Ni Excel. Okay, ada insert formula. Yang ni semua orang ada. Yang bestnya bila awak buat kerja kat sini, segala kerja-kerja awak ni akan disimpan ke dalam akaun awak dalam Office 365. So tak perlu katakan nak save dalam thumb drive, nak save dalam email sebagainya. Semua ada kat sini. Okay, untuk PowerPoint. Okay. Pun ada. So ini dah jadi Office bergerak awak dah. Kalau awak ni macam balik kampung tak ada ni, awak pergi kat CC, pergi buat. Dah ada template. Okay, type baca dah apa-apa. Bla 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 bla. Okay, semua dah ada kat sini. Okay, best tak pada ni? Okay, apa lagi yang ada lagi? Okay, macam-macam lagi lah. Termasuk dengan team kita ni lah. Ni Microsoft Team yang awak ada sekarang ni, install, boleh masuk Microsoft Team. So dia punya password tu sama lah. Dalam ni ada 14 orang ya. Patutnya ada 17 ni. Sebenarnya ada yang ada. Okay. Okay. Kita pergi balik. Jangan pergi pelajar jauh. Saya ceritakan balik dekat apa nama tadi? Dekat kos. Okay. Okay, tapi untuk semester ni ada sedikit perubahan lah. Kita tak akan belajar Microsoft Word dahulu. Okay. Kalau awak tengok dekat situs tu, susunan dia kita akan belajar Excel dahulu. Ada sebab kekangan. Okay, saya risaulah kenapa kita tak tahu keadaan situasi negara ni. Macam kita akan dahulukan chapter yang memerlukan awak masuk lab. Okay, maknanya pada minggu depan kita akan start pada Excel, kemudian terus kepada Microsoft Project. Okay, ini akan start dahulu. Okay, ini akan start dahulu, ini akan start nombor 2. Okay, awak akan masuk Excel dahulu, kemudian masuk pada Microsoft Project. Okay, itu sebab ini kalau minta awak datang ke lab, pasal lab kita dah dilengkapi dengan software ni.
So senang awak nak buat assignment dan sebagainya. Buat tugas apa ni, buat lab dan sebagainya. Okay. Yang lain-lain tu tak apa. Dan insyaAllah dalam Word dengan PowerPoint ni ada dalam awak punya laptop dan PC sebagainya. Okay. Yang tak ada boleh minta tolong kawan lah. Kita kongsi sama kerja. Okay. Okay. Yang ni SLT. Kalau saya tak cerita benda ni, saya nak cerita tentang penilaian dia. Okey, ini adalah penilaian dia. Untuk pengetahuan awak, subjek ni tidak ada final exam. Okey, tak ada final exam. Maknanya 100% kerja datangnya pada kerja khusus. Datang pada kerja khusus maknanya apa yang awak buat sebelum final exam tu itulah markah awak finalnya. Okey, saya katakan kita ada 4 lab work. Maknanya 4 lab lah, lab 1, lab 2, lab 3, lab 4 iaitu apa dia? Word, Excel, PowerPoint dan project. Ada lab, 1 lab untuk lab work, 1 lab untuk Excel, 1 lab untuk PowerPoint dan 1 lab untuk PowerPoint, project. Iaitu merangkumi topik 1 hingga 4. Topik tadi lah Excel, PowerPoint, Word, Excel, PowerPoint, project. Yang membawa peratusan ni adalah 40. 40 ni. Okey, awak tahu tak markah lulus awak berapa untuk kat poli ni? Markah lulus dia ialah 40. Itu adalah lulus bersyarat. Okay, lulus bersyarat. Lulus bersyarat maknanya dia lulus, tapi apabila datang lagi subjek, kalau lulus bersyarat ada 2-3 subjek, dia akan boleh menyebabkan awak dalam kedudukan yang hampir-hampir macam nak gagal lah. Macam tu. Jadi kat sini, lab work ni markah besar 40. Okay. Okay, ini adalah tarikh pelaksanaan. Ini macam rancangan lah bila nak buat. Belum tentu lagi lah, tengoklah. Kita bergantung kepada masa, situasi dan sebagainya, tengok bila nak hantar. Jadi ini saya tak tekan sangat. Kemudian kita ada mini project. Mini project ada 2. Okay, mini project ni buat secara berkumpulan. Okay, kalau kelas awak ni 17, bolehlah saya setting 3 atau 4 orang untuk satu grup. Okay, 3 atau 4 orang untuk satu grup. Mini project merangkumi topik 1 hingga 4. Okay, mungkin mini project tu saya kena buat Word dengan Excel 1 mini project, PowerPoint dengan Word dengan Excel 1 project, 1 mini project, kemudian PowerPoint dengan project 1 mini project. Okay, dan ini juga membawa kepada 40%. InsyaAllah dia akan selesaikan pada minggu 8 dan 11. So kat sini adalah total 80%. Yang di mana markah ni senang-senang awak boleh dapat. Kenapa cakap senang boleh dapat? Sebab kenapa saya cakap senang-senang boleh dapat? Sebab benda ni bukannya exam, awak boleh berbincang. Sekejap, ada seorang tanya saya, Aiman boleh saya dapatkan link untuk meeting? Kenapa tak join? Sekejap. Okey, senang-senang awak boleh score benda ni. So apa benda ni adalah benda yang kena berbincang bersama rakan-rakan. Boleh bincang, boleh boleh dapat lah. Yang tak boleh bincang ialah pada teori test. Teori test ni 20%. Yang ni kena buat secara individu pada minggu terakhir sebelum final exam. Maksud mana minggu terakhir sekali kita akan buat satu test yang merangkumi topik 1 hingga 6. Soalan test ni mudah aja sebenarnya. Okey. Jadi total markah dia adalah 100. Okey. Bila dah 100, saya nak beritahu awak lah yang saya lepas saya mengajar juga kelas di LS2A. Okey. Dan markah diorang paling rendah pun B kot. Hasilnya 75% ke atas. Tak ada yang gagal. Tak ada yang dapat B-. Semua dapat 75 markah ke atas. Okey. Yang saya lepas tu 75 markah ke atas. Okey. Okey, attendance kena 80% kehadiran.
Saya dah bagi tahu tak, ada yang baru nak tanya saya macam tak boleh masuk kelas. Saya tak nak layan lah. Malam saya dah cakap dah, siapa yang tak boleh masuk bagi tahu awal-awal. Okey, jangan time kelas baru nak tanya, tegih nak tanya masuk kelas semua. Okey. Okey. Jadi setakat ni tak ada lagi student saya gagal kecuali kalau dia tak datang langsung. Okey, tak hantar langsung kerja-kerja. Okey, untuk pengetahuan awak, medium pengajaran saya gunakan Microsoft Teams. Kalau kita online, terpaksa online. Dan kalau bersemuka, kita akan buat bersemuka lah. Okey, bersemuka. Dan semua hasil kerja awak perlu dihantar ke dalam Sidos. Saya akan bagi satu folder dalam tu untuk submission. So awak boleh submission kat situ lah segala kerja-kerja untuk macam hantar lab 1, lab 2, lab 3, lab 4, Microsoft project semua tu hantar dalam situ. Okay, hantar dalam situ lah. Okay. Ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa yang nak tanya? Kalau nak tanya, angkat tangan sekarang. Silakan angkat tangan dan onkan mic dan silalah bertanya. Okey, silakan Mariana. Cik, untuk computer application ni ada buku tak? Tidak ada buku. Okey, tidak ada buku sebab untuk pengetahuan awak lah kan, apa ni subjek computer application ni, subjek komputer atau teknologi ni dia sentiasa berubah. Bila sentiasa berubah ni, dia punya silibus dia susah nak cari buku lah. Susah nak cari buku. Tapi kita ada note kat sini, saya tunjukkan saya tunjukkan note. Okey, sekejap. Okey, apa yang dalam paparan awak sekarang ni ialah Sidos lah. Okey, yang ni dah susun, dah ikut topik. Maknanya pada spreadsheet, kita akan belajar spreadsheet dahulu, Microsoft Excel. Okey, kat dalam ni ada note. Okey, kalau tekan note kat sini, tekan new tab. Okey. Ada buku semua sini. Dan kalau awak larat lah, buku ni ada 504 muka surat. Ni Excel sahaja. Buku nak cetak tu setebal 500 muka surat kan. Jadi kat sini boleh download lah buku ni. Boleh download. So nak tengoklah cara nak customize, nak arrange. Okey, kalau tengok Excel kita sekarang pakai 2020, ada 2019 ni. Tapi kalau 2016 ni adalah yang basic kita boleh gunakan. Okay, tak ada jauh beza, cuma yang baru-baru ni dia tambah lagi feature-feature yang tertentu. Dia tak adalah yang berbeza 100%, tak ada berbeza sangat. Okay, boleh gunakan. So, banyak buku ni kat sini. Okay, cara nak ni kena familiar. Saya pun tak terbaca semua sekali. Okay. Okay, ada lain soalan? Okay, ada lagi soalan? Silakan nak bertanya. Okay, kejap saya download attendance dahulu. Download attendance. Okay, kejap saya ni ada 14 orang lah, 4 orang tak datang. Okay, ada lagi nak tanya apa-apa tak? Tak ada apa-apa, saya nak masuk dulu topik sikit. Saya nak buat pengenalan tentang Microsoft Excel. Belum masuk lab, kita tengok dulu sikit-sikit apa ni. Saya semua dah tahu dah ni, cuma nak terangkan. Saya akan terangkan dua lah. Satu yang gunakan Office 365 dan satu lagi yang dalam PC. Okey, pertama saya tunjukkan dalam PC.
Saya pakai Excel 2013 tu lagi lama. Okay, tak apa. Dan share screen dulu. Okay. Okay, ni Microsoft Office ni. Excel. Kalau kita buka dalam PC ya. Ni 2013. Pertama sekali bila kita buka, dia akan keluar window ni dulu. Okay. Yang sebelah tepi ni adalah recent, ialah file-file yang pernah saya buka lah dulu sekarang ni. Okay, saya buka. Kemudian yang sebelah sini ialah setup ya. Okay, kita buka yang blank workbook. So, bila kita buka, dia akan keluar paparan. Inilah Microsoft Excel. Okay, terdiri daripada laju dan juga baris A sampai banyak lagi, sampai ada huruf yang saya tak ingat berapa. Okay, Google, boleh Google. Okay, Google type apa ni, the last cell in Microsoft Excel berapa dan ke bawah sekali ada nilai dia. Banyak, besar macam ni. Okay. Kalau dekat sini panggil ribbon tab. Yang kat atas ni panggil ribbon tab. Okay, kita tengok atas sekali dia ada ni lah. Ada Excel, ini simbol disket ni adalah save, undo, redo dan sebagainya. Okay, file. Dalam file ada ni lah. Okay, ada info. Okay, info dia ada cara nak protect workbook dengan gunakan password dan sebagainya. Okay, include dengan password. Maknanya kalau macam awak hantar data-data yang tertentu, yang agak sulit, so boleh letakkan password. So orang tertentu saja yang boleh buka. Okay, macam-macam setting dalam ni. Kemudian kalau new, macam tadi new, open, ialah kita nak open file-file yang tertentu yang pernah kita buka. Okay, open dia ada bagi banyak option kat sini. So kita buat recent workbook malah file-file yang pernah buka. Ataupun menerusi OneDrive. OneDrive maknanya kita simpan dekat cloud lah. Okay, simpan dekat satu server di luar. Okay, yang ni. Awak pun ada OneDrive. Maknanya kalau awak ada Microsoft 365 punya account, awak boleh buka team. So awak pun ada account OneDrive sendiri. So OneDrive kat mana? Okay, kita tunjukkan kat sini dekat Office. Office ni. Okay, Office. Kita pun ada OneDrive sendiri. Okay, ni OneDrive saya. Okay, ni file dia. Disimpan dalam OneDrive. Okay. Kembali kepada Excel dalam PC yang ada install dalam PC. Kemudian sama ada kita buka pada komputer maknanya kita sedang komputer dalam drive C kita, dalam drive D dan sebagainya. Kemudian ada save. Okay, save simpan kat mana, nak simpan dalam komputer ke, simpan dalam OneDrive ke ataupun ada aplikasi lain, tempat-tempat lain. Okay, kemudian print, print biasalah, nak print, nak cetak. Okay, sama ada print, kemudian awak boleh ni lah. Okay, nak cetak kat printer-printer mana yang berkaitan dengan awak. Kemudian share, kita nak sharekan file kita dengan invite people lain. Save to cloud, okay, export kita boleh export file kita ke dalam bentuk PDF. Okay, so, PDF ataupun close lah. Okay, kemudian ada kita account. Okay, ni account, maklumat tentang account ni. Kemudian option. Okay, option ni dibagi untuk setting permulaan. Okay, setting kita punya general, formula kita, okay, proofing, save, language dan sebagainya lah. Okay, customize ribbon ni adalah yang kat atas ni. Kita nak tambah apa lagi tak? Okay, mungkin kat awak punya tidak ada developer. So kena tambah je developer lah. Okay, contoh developer saya tunjuk kemudian lah. Okay, dan sebagainya. Kita tu setting. Okay, tadi kita pergi dah home kan. Kita dah pergi pada file, kemudian kita pada home. Home ni dah masuk dalam Excel lah. Masuk Excel, yang ni sama dengan function dalam Word. Ada copy, paste. Okay, kena ada font, alignment. Kalau alignment ni, kalau dalam Word cuma ada 3 bawah ni je. Dia ada 4 satu lagi. Kita ada left, align left, center, align right dengan satu lagi justify. Tapi dalam itu dalam Word ada 4. Tapi kalau dalam Excel dia ada tambah lagi another 3 lah. So ada top, center dengan bottom. Middle dengan bottom. Okay. Okay, yang ni merge and center ni kita nak mergekan sel-sel. Ini panggil sel Okay.
Ini sel, yang exit tinggal satu. Kemudian kat sini kita ada numbers, kita nak setting number-number yang kita klik itu adakah dia sebagai general number ataupun pilihan-pilihan lain seperti number, currency. Bila kita set currency, dia akan automatic ada bagi simbol kat depan dia. Contoh dia macam saya letak 23. Okay, katakan currency, dia akan set pada RM23. Automatic belakang tu ada 2.00. Okay, maknanya dia setkan nombor 23 yang saya letak dia sebagai currency. Okay, yang kita akan belajar nanti. Ada satu latihan tentang numbers kat sini. Kemudian kita ada persen. Okay, persen, koma. Kemudian kita ada increase decimal dan juga decrease decimal. Okay, cuma contoh saya tunjukkan 23. Okay, increase. Okay, ini saya setkan kepada general number, 23 saja. Kalau nak increase decimal, dia akan letak 0,00000. Kalau nak decrease, okay, decrease tak ada dah, sampai kosong ni. Kita buang kosong. Okay, saya nak lain lagi lah. So, saya tunjukkan secara pintas lalu saja benda ni. Okay, yang paling kita gunakan ialah AutoSum lah untuk menambah nombor secara automatik. Contoh dia 4, 5, 7, 8, 9. Okay, awak tarik semua ni, tekan AutoSum, automatik dia akan campurkan nombor tu secara automatik. Tak nampak sorry, saya buat sendiri. Okay. 4, 5, 7, katakan 6, 7, 3. Okay, awak select. Ini kan ajar contoh je. Kemudian tekan AutoSum, dia akan terus bagi nilai. Hasil tambah 4 campur 5 campur 7. So ada banyak cara lah untuk mengira penjumlah. Sama ada gunakan AutoSum ataupun guna formula. Formula sini adalah sum E5 kepada E10. E5 maknanya daripada sini E5 setting E5. Kita baca pada atas ini macam kotak alam ada E5 sehingga kepada E10. E10. E10 di sini. E10. Maknanya sum ialah jumlah dari kotak 5, E5 sampai 10. Okey. Okey, tak apa. Jangan bagi pening kepala. Jika awak lagi pening. Okey, kemudian kita ada insert. Sama juga insert dalam Word. Okey, tapi kat sini ada tambahan sebagai table. Dia ada pivot table. Dia akan mana pivot table dengan table. Okay, kat dalam Word cuma ada table saja. Tapi yang ni ada function tambahan dia. Okay, yang ni pun sama dalam Word. Kita ada nak insert picture, online picture, shape. Shape pun sama. Okay, shape, smart art dan sebagainya. Okay, kemudian dekat dalam ni dia ada chart data. So boleh kita convertkan segala macam table, angka nilai ke dalam bentuk carta. Ada carta bar kat sini, column chart, kemudian line chart, ada bar, pie chart dan segala chart radar dan sebagainya. Okay, macam ni pun dah ada dalam Word. Nak isikan word art dan sebagainya. Okay, equation dan simbol pun ada dalam Word. Kemudian ada page layout. Page layout kita nak setkan theme. Okay, kita dah macam buat cantik report. Kita nak setkan theme dia. Tukar color. Yang ni pun ada dalam Word. Word dalam PowerPoint pun ada. Benda yang sama. Kebanyakan benda sama. Kemudian margin. Ni set paper lah. Margin nak bagi narrow ke, nak bagi wide ke narrow dan sebagainya. Orientation sama ada portrait atau landscape. Okay, ingat. Okay, dia cuma ada satu yang special dekat dalam Excel ni, dia ada formula. Okay, formula. Formula banyak lah yang kita biasa guna AutoSum lah untuk campurkan secara automatik. So dia tunjukkan bila awak pointkan apa mouse awak kat situ, awak nampak dia punya ni lah, cara nama dia. Okay, function dia automatically add it up. Your total will appear after the selected cell. Okay, okay. Yang ni formula untuk financial untuk awak lah. Yang commerce. Okay, ni semua kena pakai lah ni. Dan nak tahu boleh tunjuk pada buku nota yang 504 muka surat tadi, how to use
formula DDB in Excel. Itu cara dah. Ini kira cost, service life, period dan factor. Dan bab-bab ni jangan tanya saya lah ni. Ini bab apa ni commerce ni, kena tanya ni lah penggunaan dia. Saya pun tak tahu nak guna semua ni. Okay. Saya pun guna formula-formula yang simple yang berkaitan ni lah. Okay. Financial ni kita tanya orang yang lebih arif. Okay. Logical, yang ni ada saya gunakan lah. Okay. Nak gunakan if. Maknanya macam nak setting apa ni markah contoh dia. Contoh event. Sebagai contoh macam markah dia dapat 50. 50 ni kita nak bagi grade apa? A, B, C, D, E. A minus ke B plus ni. Kita akan setting kat sini. Logical dia. If markah dia lebih daripada ni, kurang daripada ni, dia dapat get grade apa. Sini gunakan. Okay, text. Okay. Contoh banyak lagi ya. Okay, date and time. Date and time ni katakan kita nak automatic appear tarikh masa dekat kita punya spreadsheet ikut jam pada komputer. Boleh setting kat situ. Okay, lookup dengan reference. Okay. Kemudian make entry dan sebagainya. Okay, calculator option dan sebagainya. Banyak Kemudian kita ada data. Data ni pun ada hanya pada Excel saja. Review, view, developer, add-ins. Okay. Okay. Senang ke senang? Senang ke susah? Okay. Ada apa nak tanya tak setakat ni? Saya nak tunjukkan satu lagi Microsoft Office. Microsoft Office-nya dalam kita punya ni lah. Okay, yang ni saya tunjukkan. Okay. Saya nak tunjukkan yang Office kita Excel yang ada dalam Office 365. Okay, bila kita buka Office 365, semua orang ada benda ni. Semua ada akaun ni. Yang bila awak daftar sebagai pelajar politeknik, awak ada satu keistimewaan lah. Awak boleh buka Office 365 ni. 365 ni. Okay. So, bila kita buka Excel, kita nak baca Excel tu kan. Okay, dia bagi new workbook, welcome to Excel dan sebagainya. Okay, yang bawah ni adalah file-file yang saya dah buka. Jangan main-main. Jadi saya buka satulah. Jadi dah buka ni. So buka sini dia akan keluar benda yang sama. Okay. Dia bagilah satu simplify variable dengan yang double ni. Kalau bisa tekat simplify ni dia buka satu saja macam ni. Okay. Kalau kita nak nampak macam komputer tu senang kita buka, dia single line ada macam ni. So sama juga bila kita buka file. Okay, dia akan keluarlah recent, document, info, okay, open, save as. Simple sikit, dia tak banyaklah features dalam tu. Kemudian ada print, ada share, ada option, dan sebagainya. Okay, dalam home, ada apa ni, undo, redo. Ini sama tadi, copy, cut, copy, paste, format painter dan sebagainya, setting font. Okay, yang ni alignment dia ada macam biasa, ada top, middle dengan bottom align. Kemudian ada left align left, center right align text right. Kemudian kita ada decrease indent dengan ni match and center. Pun sama ada setting untuk number, general apa ni macam currency, percent, comma dan sebagainya. Insert. Okay, insert ada function. Okay, boleh masukkan form, Microsoft Form ke sini. Dia ada kelebihan lah sikit pasal dia online. Kita boleh masukkan Microsoft Form ke dalam kita punya Excel Office 365. Okay, kita boleh settingan table dengan pivot table. Pivot table pun ada lah yang tadi saya pakai. Kita boleh masukkan picture, shape dan sebagainya. Dan dia bagi sini adalah contoh carta yang tadi sama lah. Ada kolom, line, yang ni tak ada radar kot. Yang ni ada radar. Dekat dalam Excel dalam kan ni tengok one. Okay, dalam Excel ni yang dalam PC ni dia ada radar. Okay, dia ada radar ni. Ada lagi sikitlah tambahan.
Saya cakap kan ke dalam PC, dalam Office 365 ni ada kurang-kurang yang sedikit lah, tak semua pun. Okay, adalah yang lebih ada yang kurang, biasalah Okay, formula. Formula dia ada calculator workbook. Okay, calculator. Okay, kemudian kita ada data, sama review, view, automate dengan okay. Okay, ada apa nak tanya tak setakat ini yang apa-apa yang bermain dalam minda awak nak tanya, silakan. Saya nanti jawab soalan, silakan kalau nak tanya. Apa ni nanti ni ada 17 orang, ada seorang lagi tak masuk. Seorang untuk sekali attendant. Okay, tak apa, saya akan panggil nama seorang-seorang. Kalau ada, tolong kalau boleh buka kamera dan nak berkenalan lah dengan seorang-seorang. Okay, buka kamera, buka mikrofon dan kenalkan dirilah. Okay, yang pertama Muhammad Syukri bin Syamsuddin. Silakan. Mana? Okay. Asal daripada mana? Saya asal daripada Penang, Georgetown. Mana? Tapi Georgetown. menetap kat Perak. Menetap Perak. Perak kat mana? Perak dekat Kemunting. Kemunting. Okey, terima kasih. Nurul Ashikin. Okey, tutup kamera. Nurul Ashikin. Saya. Pusing mana ni? Okey, dari mana ni asal? Dari Perak. Ipoh Perak. Ha. Okey, terima kasih. Yang ketiga Izzatul Alisha. Wakil kelas Izzatul Alisha. Ya. Okey. Dari mana? Dari yang Kedah. Yang Kedah. Okey. Terima kasih. Sama. Nur Shazana. Nur Shazana. Ya, saya. Asal dari mana? Daripada Penang. Kat mana Penang? Jelutung. Okey, baik. Terima kasih. Muhammad Lutfi Hadi. Muhammad Lutfi Hadi. Ya, saya. Ya. Oh, duduk mana ni? Duduk kat koridor ke? Awak duduk kat koridor ke dalam bilik ni? Dekat dalam surau. Oh, surau. Okey. Daripada mana? Dalam surau. Dari mana? Sungai Asal? Petani Kedah. Sungai Petani Kedah. Okey, baik. Terima kasih. Yuvarash, anak lelaki Genggen. Yuvarash. 1. Yuvarash. 2. Yuvarash. Ya. Amboi cantik ni saya. Simpang 4. Ya, dari mana? Simpang 4 Pulau Pinang. Simpang 4 Pulau Pinang. Okey, Ya. terima kasih. Okey. Adlin Izfa. Okey. Ya, saya. Boleh on kamera ke tak? Boleh. Okey. Daripada mana? Dua tetangga je? Okey. Dari mana-mana asal? Sungai Dua Penang. Sungai Dua Pulau Pinang. Okey, baik. Dipah Datri. Okey. Daripada mana? Sungai Petani Kedah. Oh, ramai orang SP ya. Nur Syazwani. Terima kasih. Okey, Nur Syazwani. Di mana Nur Syazwani? Nur Syazwani 1. Ada tapi tak on lagi ni. Ni jenis main masuk tapi tak on kan ni. Nur Syazwani Alia binti Rusman. Silakan. 1. Nur Syazwani Alia. 2. Dengar tak saya cakap ni? Nur Syazwani. Mana Nur Syazwani? Tak ada ke?
Syahrul Hisham. Syahrul Hisham. Hi sir, sorry. Kamera saya rosak. So, tak boleh buka Rosak. Ah, kamera. Uh, Kau duduk mana? Asal mana? asal saya daripada Kelantan, Pasir Putih. Kelantan. Okey, Ah. baik. Okay. Okey, Nurul Syafinas. Nurul Syafinas. Nurul Syafinas. Okey. Ya, saya. Ya. Dari mana asal? Asal dari Sungai Petani Kedah. Tani. Okey. Okey, terima kasih. Ya, siapa cakap tadi tu? Siapa cakap tadi? Nurul Ashikin. Syafika tadi dah Saya, Sekejap. Nurul. dengar. Oh, Nashikin dah. Tadi saya panggil kan? Dah panggil. Nurul Syafika dah tadi? Mariana. Ni Nurul Syafika. Syafika. Daripada mana? Pinang Kepala Batas. Belum atas kat mana? Kat Bertai Indah. Okey, betul. Okey, terima kasih. Tadi Mariana. Mana Mariana tadi? Ya, Encik. On kamera. Okey, daripada mana? Saya dari Setiawan Perak. Setiawan Perak. Okey. Okey, Masita binti Muhammad Daripada Linda. Manjung Perak. Lenggung. Manjung Perak. Okay. Muhammad Aiman. Ya, saya. Satu. Okey, daripada mana? Daripada Kuala Batas. Bertam Indah. Batas kat mana? Bertam Indah. Bertam Satu Indah. taman dengan tadi ke? Ya, saya. Satu taman dengan Sekat. Oh, okey. Lim Kahsian, on kamera. Lim Kahsian, silakan on kamera. Lim Kahsian, tak ada. Lim Kahsian, orangnya ada tapi tak nak on kamera, tak nak on mikrofon. Tak ada. Tak ada. Muhammad Faiz, Ya, saya. on kamera, boleh on kamera. Saya daripada Pemantau. Matampau dekat mana? Dekat Taman Pulau Indah. Matampau dekat mana? Taman Pulau Indah. Matampau Indah, depan je. Boleh on kamera tak? Ya. Dah on dah. Line saya slow. Tak keluar? Slow. Oh, duduk mana? Rumah ke duduk hostel? Hostel. Line kacau. Okey, saya rasa untuk setakat itu untuk kali ni saja. Untuk itu saja untuk hari ni. Okey, saya minta tolong onkan semua kamera yang boleh. Saya nak ambil gambar. Boleh. Onkan semua kamera. Saya nak settingkan pada remote. Okey, onkan semua kamera. Okey. Saya nak keluar semua, muncul semua sekali. Okey, silakan cepat sikit. Kita duduk kat luar lah, ramai sikit. Kita kat hutan pula. Orang je. Tukar tempat lain. Kelas number warna-warni. Okey, saya duduk depan sekali. Mana yang lain lagi? Cepat sikit. Cepat sikit, mana yang lain? Takkan dah buka tudung kot. Okey, mana lagi yang lain? Kejap tak ada. Siapa yang duduk kongsi kamera tak apalah, janji keluar gambar dua-dua.
Duduk jauh sikit. Okay. Lagi cepat. Saya nak gambar ni. Okay, tak apa, duduk dapat sebelah tak apa. Janji nampak dua muka. Okay, lagi. Mana lagi yang lain? Okay. Okay, nanti video ni saya akan record, saya dah record sekarang ya. Kemudian saya akan upload ke YouTube. Okay, nanti saya akan bagi link. Korang awak kenal lah kelas kawan-kawan kelas awak ni dan awak boleh refer balik lah apa yang saya cakap tadi kalau terlupa dan sebagainya. Okay, mana lagi yang lain? Okay. Okay, tak apalah. Mana yang ada sempat ini, kita screen tu. Okay, cepat sikit. Mana lagi nak masuk? On kamera macam tadi kan on aja. Masuk aja cepat. Tak ada je. Okay. Ada yang ni saja. Okay. InsyaAllah saya minta berharap sangat kalau awak dapat hadir ke kelas pada minggu depan hari Khamis dekat JMSK. Datanglah sebelum pukul 9. Awak boleh cari dulu tempat mana. Saya kalau boleh pukul 9 saya nak terus mengajar lah. Okay. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Apa-apa hal nanti saya akan maklumkan dalam WhatsApp group. Segala perkembangan terkini lah. Ada perubahan tempat, perubahan masa dan sebagainya. Okay. Kita berakhir di sini. Okay. Kalau ikutkan kelas benar 3 jam. Kalau kita buat kelas kat lab memang 3 jam. Tapi saya sebenarnya tak larat pakai badan ni. Nak ngadap komputer selama 3 jam. Buat ni. Dan awak pun mungkin data boleh habis dan sebagainya. Bateri pun tak cukup lama. Okay. Kita berharap sangat. Kita berharap kita dapat jumpa secara face to face. Okay. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lagi. Kita jumpa lagi insya-Allah pada depan. Bye-bye semua. Thank you. Ya, silakan. Nak tanya apa? Nak tanya apa? Terima kasih, Cik. Terima Terima kasih, Cik. kasih.